Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua warga pendidik, ibu bapa dan para pelajar di seluruh Pulau Pinang. Anda semua bersama saya, Jamalah binti Ishak, moderator anda pada hari ini dalam webinar pendidikan STEM melalui pertandingan dalam talian yang pastinya akan mengupas dengan lebih terperinci tentang Carnival STEM 2021 dan STEM Online Challenge 2021. Selamat datang kepada semua. Seperti mana tahun-tahun sebelum ini, Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang bersama-sama Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan pertandingan-pertandingan STEM. Namun, pada tahun 2021, buat kali keduanya, pertandingan STEM ini dijalankan secara dalam talian di peringkat negeri Pulau Pinang dan kebangsaan. Untuk pengetahuan semua, aktiviti pertandingan ini yang berdasarkan Project Based Learning (PBL), yang mana ianya merangkumi aktiviti-aktiviti sains seperti inquiry, penyelesaian masalah dan reka cipta. Ianya dapat memupuk sikap kerja berpasukan, meningkatkan kemahiran komunikasi yang mana ia mampu meningkatkan potensi pelajar dalam pengetahuan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Pertandingan ini terbuka kepada semua pelajar sekolah menengah dan sekolah rendah di seluruh Pulau Pinang. Terdapat dua pakej pertandingan STEM 2021 iaitu Carnival STEM dan STEM Online Challenge. 8 pertandingan yang akan dipertandingkan dalam pertandingan Carnival STEM ini adalah seperti Inovasi STEM, Solar Oven Challenge, Senior dan Junior STEM, Coding Challenge, Fotografi Alam Semula Jadi, Bridge Building Competition dan STEM Talent Show. Manakala terdapat 7 jenis pertandingan dalam STEM Online Challenge iaitu Infografik STEM, Video Digital STEM, Eco Tote Bag, Peta I-Think, Bercerita STEM, Poster Digital STEM dan Persembahan STEM. Cikgu-cikgu, ibu bapa dan pelajar-pelajar sekalian, pada hari ini, webinar pendidikan STEM melalui pertandingan dalam talian membawakan kepada anda 4 panel teknikal STEM JPN Pulau Pinang yang akan memberi gambaran dan reka bentuk pertandingan serta syarat-syarat penyertaan sebagai panduan untuk pelajar-pelajar menyertai Carnival STEM 2021 dan STEM Online Challenge 2021. Bagi memulakan webinar pendidikan STEM melalui pertandingan dalam talian ini, saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Tuan Abdul Rashid bin Abdul Samad, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang untuk menyampaikan kata-kata alur. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton di luar sana, khususnya kepada rakan-rakan pengetua, guru besar, guru-guru, anak-anak yang dikasihi serta ibu bapa seluruh negeri Pulau Pinang. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama sekali lagi dalam satu majlis yang saya rasa, saya jangka sangat hebat, yakni JPN Pulau Pinang dalam usaha memperkasa pendidikan STEM dalam bentuk pertandingan yang diadakan secara dalam talian. Tuan-tuan dan puan-puan saya hormati sekalian, pendidikan STEM merupakan pengintegrasian sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik sebagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik dan menyeronokkan. Pendidikan STEM adalah penting kerana ianya meliputi setiap aspek kehidupan seharian dan dunia di sekeliling manusia. Pengetahuan STEM digunakan pakai dalam pelbagai penyelesaian masalah. Bukan itu sahaja. Pengetahuan STEM adalah amat penting sebagai persediaan kita untuk menghadapi cabaran dan kehidupan yang berbeza di masa hadapan, seperti kenderaan yang tidak ada pemandu, autonomous vehicles dan kecerdasan buatan artificial intelligence. Visi Kementerian Pendidikan Malaysia adalah Malaysia menjadi negara yang mempunyai modal insan yang terbilang dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik yang berkualiti dan mencukupi bagi memacu ekonomi negara. Ketika ini, semua pihak bercakap berkenaan revolusi industri keempat, yakni IR 4.0,
4.0, kecerdasan pembuatan, Internet of Things, serta keperluan untuk mengimplikasi kemahiran dalam pelbagai bidang sains dan teknologi yang pesat membangun. Malangnya, terdapat kenyataan generasi muda yang kurang meminati bidang STEM ini. Jikalau benar statement ataupun kenyataan yang kita dengar, maka negara bakal menghadapi masalah yang cukup besar dalam menentukan hala tuju pembangunan dan kemajuan seperti yang diimpikan. Jika generasi akan datang ni tidak bersedia sebaiknya, tuan-tuan dan puan-puan, mereka mungkin ketinggalan jauh. Dan yang ni sangat jelas merugikan negara. Semua pihak di sekolah perlu melihat isu ini lebih serius supaya langkah drastik dapat digerakkan untuk kembali memupuk minat generasi muda terhadap pendidikan STEM. Antara langkah awal, perlunya ada kajian terperinci mengurungkan persoalan yang timbul, khususnya kenapa murid-murid tidak meminati bidang STEM. Sistem pembelajaran, kaedah dan silibus pengajaran serta pembelajaran perlu dinilai sama ada ianya tidak begitu memberangsangkan, menggalakkan minat murid serta mencetuskan rasa seronok dan teruja untuk pelajar mengikuti bidang STEM ini. Melihat dari segi aktiviti luar atau co-curriculum, aktiviti-aktiviti STEM yang menarik dan menyeronokkan perlu disediakan. Justru peranan guru dan ibu bapa amat diperlukan bagi memupuk minat murid melalui aktiviti co-curriculum STEM yang dijalankan secara hands-on. Atas dasar ini, Unit Pembangunan Bakat Murid JPM Pulau Pinang telah menyediakan sebanyak 16 pertandingan project based learning secara dalam talian dan 4 pertandingan secara kuis dalam talian kepada murid-murid sekolah menengah dan rendah. Setiap pertandingan ini mempunyai sasaran output di mana pengetahuan berkaitan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik perlu diaplikasikan. Setinggi-tinggi penghargaan saya kepada semua yang terlibat dalam urusan pertandingan yang bakal kita laksanakan. Ibu bapa dan guru pula boleh memainkan peranan signifikan membantu menggalakkan murid-murid mengambil bahagian dalam pertandingan-pertandingan STEM. Sokongan dan motivasi ibu bapa dan guru menjadi faktor penggalak dan pendorong kepada minat anak-anak. Sebagai individu yang paling rapat dengan anak-anak, ibu bapa boleh beri penerangan serta memujuk mereka mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti STEM. Terangkan kelebihan dan keistimewaan STEM terutama untuk masa depan mereka. Sejak kemunculan pandemik COVID-19 lebih setahun yang lalu di negara ini, banyak aspek kehidupan berubah dan rakyat terpaksa mengamalkan norma baru. Walaupun aktiviti co-curriculum tidak dapat dilaksanakan secara bersemuka, masih ada kaedah lain bagi memastikan murid-murid dapat menjalankan aktiviti co-curriculum. Pelbagai aktiviti boleh dijalankan secara dalam talian termasuk pertandingan-pertandingan dan aktiviti mingguan co-curriculum. Dengan pelbagai platform kecemerlangan yang disediakan, murid-murid seharusnya menggunakan peluang ini untuk menyelahkan keupayaan dan kemampuan masing-masing. Kepada semua anak-anak khususnya, adalah menjadi harapan negeri dan harapan saya untuk melihat bilangan pelajar, keterlibatan pelajar dalam bidang STEM kita tingkatkan lagi. Kepada guru-guru, menjadi harapan saya juga agar kita bersama-sama berganding bahu agar minat anak-anak kita ni ditingkatkan. Kepada guru-guru saya sandarkan harapan dan kita ingin melihat agar Pulau Pinang menjadi peneraju transformasi pendidikan negara. Khususnya dalam kita mengambil langkah-langkah untuk memperkasa pendidikan STEM. Saya penuh yakin dengan penuh komitmen ibu bapa, guru-guru dan anak-anak sekalian, termasuk pegawai-pegawai kami di JPN dan juga di PPD, maka kita dapat enhance bilangan pelajar-pelajar yang terlibat dalam bidang STEM. Kepada rakan-rakan di JPN dan PPD, terima kasih setinggi-tinggi penghargaan atas usaha murni ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengarah atas kata-kata aluan sebentar tadi. Memulakan pembetagan pada hari ini, saya menjemput Encik Mat Nasir bin Samsudin,
guru pengajian kejuruteraan mekanikal dan lukisan kejuruteraan dari Sekolah Menengah Teknik Abdul Rahman Putra selaku Teknikal STEM JPN Pulau Pinang untuk membuat pertandingan sekolah menengah bagi STEM Online Challenge. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita bukan nak bentangkan, iaitu nak cerita tentang pertandingan yang diatur oleh JPN Pulau Pinang, iaitu STEM Online Challenge 2021. Di mana STEM Online Challenge ni dia bermula peringkat negeri dan ada 4 pertandingan yang dipertandingkan, iaitu pertama pertandingan eco-friendly tote bag, yang kedua pertandingan infografik STEM, dan yang ketiga pertandingan persembahan STEM, dan yang terakhir iaitu pertandingan video digital. Ini teknologi dan kejuruteraan. Ini untuk sekolah menengah. Kalau sekolah rendah akan dibentang di rakan guru saya sebentar lagi. Okey, seterusnya kita tengok syarat-syarat pertandingan eco-friendly tote bag. TOTE, tote bag. Okey. Dan yang pertama terbuka pada murid-murid sekolah menengah tingkatan 1 dan tingkatan 3, di mana itu menengah rendah. Kita bagi fokus pada tingkatan 1, 2 dan 3 untuk memberi cungkilkan kreativiti murid-murid untuk mereka cipta tote bag menggunakan bahan-bahan biodegradasi yang terpakai. Contohnya fabrik, surat khabar lama, benang, tali, apa jua lah, terutama yang sekitar yang terdapat sekeliling kita, yang mana kita bagi mereka ni boleh buat dengan sendiri, iaitu tote bag. Dan kemudian kita buat benda ni berasaskan 3R, iaitu reduce, reuse dan recycle dalam kalangan mereka. Ini kita panggil high order thinking skill, iaitu kebat. Okey, seterusnya peserta perlu mendapatkan penilaian ibu bapa dulu atau penjaga. Okey, segala proses ni dia buat pemantauan ibu bapa dan penjaga. Sebab yang ni kita buat secara online. Okey, seterusnya iaitu projek mestilah hasil ciptaan yang peserta sendiri dan tidak diceblak dari internet atau dari sumber lain. Yang ini adalah untuk mengelak kita kena saman dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, rekaan beg ni adalah berdasarkan muka hadapan yang berbentuk segi 4 sama, square, dan segi 4 tepat menegak atau melintang. Dan saiz minimal tote bag adalah seperti berikut, iaitu tinggi dia 25 cm. Dia punya kedalaman tu, maksud cikgu, dia punya tu lebar dia 5 cm, panjang dia tu 25 cm. Yang tu yang paling minimum. Maksimum kita tak bagi tahulah, kita terserah pada pembuat atau pada pencipta. Okey. Seterusnya lagi, iaitu semua jenis hiasan yang berasaskan tema dan penghasilan kreatif adalah dibenarkan, kecuali melibatkan proses cetakan digital seperti heat press atau direct garment ataupun kita panggil 3D printing. Yang tu kita elakkan. Seterusnya proses mereka cipta ni, produk ni yang telah siap, kita perlu rakam dan videokan dalam tempoh durasi 3 hingga 4 minit. Kenapa 3-4 minit? Kalau 1 cepat sangat, 5 boring, bosan. Jadi kita antara 3 hingga 4 minit. Kemudian video ni boleh disimpan dalam pilihan format, iaitu MP4, 3GP, AVI, MOV dan WMV. Kita boleh simpan mana-mana. Okey, insya-Allah. Okey, terus lagi. Kemudian persembahan video bergantung pada kreativiti masing-masing, dan sebarang penerangan berkaitan dengan projek boleh menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Tapi kalau guna bahasa Melayu sahajalah. Kalau bahasa ni bahasa Inggeris. Jangan kita campur aduk. Okey. Kemudian video ni hendaklah dihantar dengan menggunakan email Delima MOE melalui pautan HTTP forms. Kita akan pamerkan dalam website JPN Pulau Pinang. Okey, kemudian seterusnya itu penilaian je. Penilaian untuk tote bag ni, penilaian dia adalah kreativiti 30%, 30 markah 30 markah. Kemudian dia punya kebolehfungsian, maknanya dia berfungsi tidak bag tu. Kadang-kadang kita buah ni orang Penang kata derlui. Jadi mana kebolehfungsian ada 20 markah. Kekemasan mesti nampak, kekemasan projek dan nanti kita mesti ada wow factor. Orang tengok, kalau pengunjung tengok, wow.
Itu kena ada. Yang itu 20%. Dan seterusnya penerangan tentang projek 30%. Itu dalam video. Waktu kadang benda cantik, benda baik, tapi bisu. Tak boleh tak? Kita kena bagi penerangan yang lebih baik lagi. Kemudian tema pendandingan ini adalah eco-friendly. Maknanya eco-friendly. Jadi kita ada beberapa hari lagi je. Jadi dalam masa cuti, insyaAllah cuti hari raya ni, cuba dapatkanlah idea. Dan kita boleh search di mana-mana, di Google, untuk dapatkan sedikit idea untuk buat ni. Okey, seterusnya, penangan seterusnya. Iaitu semuanya hasil penyertaan adalah hak milik Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang, dan penganjur berhak menolak penyertaan yang tidak mempunyai maklumat yang tidak lengkap, yang berhak menolak penyertaan yang maklumat tidak lengkap atau tidak benar. Kemudian pemenang pertandingan akan dimaklumkan melalui pihak sekolah. Kemudian satu lagi, keputusan hakim adalah muktamad. Jadi keputusan hakim adalah muktamad, dan sebarang pertanyaan bolehlah silalah email pada syamsi@jpnpp.edu.my ataupun melalui dengan website yang terdapat pada JPN Pulau Pinang. Okay, terus lagi. Kemudian syarat-syarat pertandingan infografik STEM. Infografik STEM. Jadi infografik STEM, kita tengok apa syarat-syaratnya. Yang pertama, terbuka pada murid tingkatan 1, 2 dan 3, iaitu menengah rendah. Okey, menengah rendah. Kena faham Ini terbuka pada menengah rendah, bukan menengah atas, menengah rendah. Kemudian fokus pertandingan ini adalah untuk menggalakkan kreativiti murid dalam menghasilkan visual secara digital yang memaparkan maklumat yang dipersembahkan melalui teks, lakaran, carta, grafik dan foto. Jadi kita gabung yang jalin tu, tapi bukan gabung sampai rojak. Kita ada turutan. Lakaran boleh dulu, teks dulu, carta, grafik ataupun foto. Kita pelbagaikan. Okay? Sekarang dalam dunia digital ni ada macam-macam cerita kan. Kalau kita buka saja dalam contohnya AutoCAD, ada 1001 macam lakaran pada AutoCAD. Okay? Nah, seterusnya. Kemudian pehasalan infografik boleh dihasilkan menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Atau bukan satu. Mana bahasa Melayu, dan bahasa Inggeris. Jangan risau. Okey, terus lagi. Infografik mestilah merujuk pada topik sains, dan namakan Science on Challenge kan. STEM on Challenge. Jadi topik sains, teknologi, kejuruteraan, matematik yang terdapat dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksara, iaitu DSKP yang baru ni. DSKP baru dilancar pada 2019. Jadi mesti follow dalam tu. Kalau kata rasa agak sukar ke, agak-agak macam terblank ke kan. Okay? Jadi kita tengok buku teks pun tak apa, insya-Allah. Dalam tu ada. Contohnya untuk yang RBT atau ASK ada dalam tu. Kita berujuk sebagai kita punya guideline. Okay? Seterusnya lagi. Kemudian infografik mestilah hasil cipta. Yang ini mesti wajib peserta sendiri dan tidak dicepelak dari mana-mana sumber, terutama internet atau sumber-sumber lain. Okey, datang pada idea sendiri. Kalau kadang-kadang kita ambil boleh, tapi kita ubah sesuai sedikit. Okey, ubah sesuai. Contohnya paling senang kan. Kalau kita cerita tangan tu dah ada 5 jari kan, kita ubah sesuai jadi 6 jari. Itu tak apa. Okey, kemudian penghasilan infografik dibuat dengan menggunakan perisian yang sesuai. Apa jua perisian pun, tapi yang sesuai. Jangan terlalu berat atau terlalu ringan. Dan buku surat mestilah bersaiz A4 dan perlu disimpan dalam format JPEG, PNG atau PDF. Itu je. Tapi yang paling ringan adalah PDF, insyaAllah. Okay? Kemudian infografik ni nak ada dihantar melalui email D5 MOE seperti mana yang tadi tu. Okay? Kita ada barcode tu. Kalau kita buka dalam laman web Sign Coco, kita ada dia punya QR code, boleh scan tu, insyaAllah. Ya? Okay, seterusnya. Penilaian. Penilaian adalah berdasar keaslian. Okay. Ini kita bagi dalam masa ini, kita bagi novelty. Mesti ada. Maknanya benda ni tak ada wujud di dalam pasaran, dalam mana sekitar kita tak ada wujud tu dengan keaslian. Kemudian kreativiti, kefahaman, kandungan fakta. Yang itu penting. Kadang-kadang kita buat kita punya infografik ni satunya, kadang-kadang kita jadi 3S. Okay. Maksud 3S tu? Cikgu abang, saya syok sendiri. Itu ya 3S tu. Jadi kemudian kandungan faktor kena betul. Kekemasan, susun, atur, grafik dan kesesuaian susunan aliran pun kena betul. Paling senang, kita refer pada resipi nak buat kek. Itu kita ikut susunan. Jangan buat kita pergi bakar tepung dulu ataupun kita pergi bancur dulu. Mana susunan daripada ayak sampai jadikan kek. Okey, semua hasil penyertaan adalah menjadi hak milik Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Kemudian pemenang akan dimaklumkan melalui pihak sekolah seperti biasa. Dan penganjur berhak menolak sebarang penyertaan yang tidak mempunyai maklumat yang lengkap dan tidak benar. Kita pergi syarat-syarat pertandingan persembahan STEM. Okay? Jadi yang ini semua orang dah faham lah STEM ni. Okey, seterusnya terbuka juga pada sekolah menengah rendah
Tingkat 1, 2 dan 3. Okay? Jadi umurnya daripada 13 tahun hingga 15 tahun saja. 16 masuk menengah atas. Okey, fokus dia untuk ialah penyampaian mana-mana konsep STEM dalam bentuk persembahan. Ini presentation, sama ada nak berlagu nak apa, itu dalam bentuk dia. Okey, bentuk persembahan adalah bebas. Dia kata bebas. Penyampaian konsep STEM bergantung pada kreativiti murid tu sendiri. Dan boleh disampaikan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu saja cikgu tekankan ni. Kalau bahasa Inggeris sahaja. Okey, jangan kita panggil jadikan pasembur. Okey, clear Okey, persembahan boleh dilaksanakan secara individu atau bantuan ahli keluarga. Kemudian walau bagaimanapun peranan murid yang mengambil bahagian akan diberi perhatian. Jadi kalau keluarga nak bantu, kita ambil dalam 20% atau 30%. Selebihnya adalah daripada murid tu sendiri. Okey, persembahan yang kita nak buat ni, anak-anak nak buat, murid-murid nak buat, perlu dirakam dan divideokan dalam tempoh 3 hingga 4 minit. Yang itu yang sesuai. Dan boleh disimpan dalam format MP4 atau 3GP, AVI, MOV dan MW. Yang ni yang selalu normal kita simpan dalam MP4 lah. Okey, seterusnya. Okey, penilaian adalah berdasarkan konsep sains dan nama STEM, konsep sains. Kemudian kreativiti persembahan dan satu lagi aliran persembahan dan props. Kalau kita tengok mana-mana persembahan pun, yang penting ni props tu. Latar belakang dia buat macam mana, montaj macam mana, itu yang penting. Itu menarik perhatian orang. Okay, apa jua pun kalau kita tengok, bukan kata ada untuk STEM saja, tempat lain pun, pakaian pun, bila ada prop yang cantik, orang akan jadi tumpuan dan jadi wow factor. Okey, semua hasil penyertaan adalah hak milik Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Okey, penganjur berhak ni cikgu tekankan ni menolak sebarang maklumat yang tidak lengkap atau yang tidak benar. Okey. Kemudian syarat-syarat pertandingan yang terakhir, syarat-syarat untuk sekolah menengah iaitu video digital berkaitan dengan teknologi dan kejuruteraan. Okey, kejuruteraan, kita tengok apa syaratnya. Okey. Penganjur tidak bertanggungjawab terhadap apa jua tuntutan berkaitan dengan produksi terhadap peserta mana-mana pihak yang berkaitan. Penilaian adalah berdasarkan ketepatan tema, grafik, teknik rakaman, audio dan jalan cerita. Jadi untuk inovasi STEM ni, inovasi STEM online. Jadi kita dah bagi penerangan. Jadi saya ada maklumat, kita boleh rujuk pada website yang terdapat pada Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Nasir di atas pembincangan itu tadi. Semoga penerangan ini telah memberi gambaran dan idea kepada guru dan pelajar-pelajar sekolah untuk terus menyertai pertandingan STEM Online Challenge. Cikgu-cikgu, ibu bapa dan pelajar sekalian, kita beralih pula ke pembincangan yang kedua. Dengan ini, saya menjemput Puan Nur Fazira Herlina Abdul Kadir, Guru Sains dari SMK Konvent Batuan, selaku Technical STEM JPN Pulau Pinang untuk membuat pembentangan pertandingan sekolah rendah bagi STEM Online Challenge. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Puan Moderator. Baiklah, saya ialah Nur Fazira Herlina binti Abdul Kadir dari SMK Konvent Batuan, juga selaku JU Technical STEM Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Akan menerangkan beberapa pertandingan bagi pertandingan STEM Online Challenge tahun 2021 peringkat negeri Pulau Pinang kategori sekolah rendah. Okey, unit pembangunan pangkat murid sektor pembangunan murid JPN Pulau Pinang akan menganjurkan pertandingan co-curriculum STEM peringkat negeri Pulau Pinang secara dalam talian ataupun secara online. Okey, penyertaan murid adalah terbuka kepada murid-murid sekolah rendah dari tahun 4 hingga tahun 6. Okey, pertandingan bagi kategori sekolah rendah ini terdiri daripada 3 pertandingan, iaitu pertandingan peta IT Sains, poster digital dan pertandingan bercerita STEM secara online. Okey, kita pergi kepada pertandingan peta IT Sains. Untuk makluman semua, tujuan pertandingan ini adalah untuk memastikan kefahaman murid tentang maklumat sains melalui penghasilan peta IT secara digital, dan syarat-syarat penyertaan bagi pertandingan peta IT Sains adalah seperti berikut. Jadi kita lihat apa yang perlu dilakukan oleh murid.
Murid perlu memilih dan membina satu peta writing yang sesuai berdasarkan topik-topik sains yang terdapat dalam DSKP KSSR. Okey, terdapat dua pilihan bahasa untuk pertandingan peta writing ini. Murid boleh membina peta writing sama ada dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Okey, untuk penghasilan peta writing, murid perlu membina peta writing dalam satu muka surat sahaja yang bersaiz A4 dengan menggunakan mana-mana perisian yang sesuai dan disimpan dalam pilihan format JPEG, PNG ataupun PDF. Okey, dari segi keaslian peta writing dihasilkan, peta writing mestilah adalah hasil ciptaan sendiri dan tidak diciplak dari internet ataupun lain-lain sumber. Untuk makluman semua, pihak penganjur berhak menolak penyertaan yang dikenal pasti diciplak dari mana-mana sumber. Okey, bagaimana untuk menghantar penyertaan? Peta writing ini hendaklah dihantar menggunakan email Delima MOE melalui pautan yang tertera pada skrin ataupun melalui QR code yang dipaparkan. Bagi seterusnya, penilaian peta writing ini adalah berdasarkan kepada beberapa kriteria. Yang pertama, dari segi keaslian peta writing yang dihasilkan. Yang kedua, dari segi kekemasan susun atur grafik peta writing. Yang ketiga, kandungan fakta yang terdapat dalam peta writing. Yang keempat, mestilah mempunyai kreativiti yang menarik. Dan yang kelima, bersesuaian mengikut susunan aliran peta writing tersebut. Okey, berikut cikgu paparkan contoh peta writing sains yang terdiri daripada 8 jenis peta. Jadi boleh rujuk ataupun cari di internet untuk jenis-jenis peta writing yang berkenaan. Okey, kita ke pertandingan yang seterusnya iaitu pertandingan poster digital tahun 2021. Okey, tujuan untuk pertandingan ini adalah untuk mencungkil kreativiti murid dalam menghasilkan poster yang mampu menyampaikan maklumat kepada orang ramai. Okey, syarat-syarat penyertaan bagi pertandingan poster digital ini. Penghasilan poster mestilah menggunakan perisian yang sesuai dan poster mestilah bersaiz A4, berorientasikan landscape ataupun potret serta perlu disimpan dalam pilihan format JPEG, PNG atau PDF. Dari segi keaslian poster pula, poster yang dihasilkan mestilah adalah daripada ciptaan sendiri dan tidak diciplak dari internet atau lain-lain sumber. Dan suka dimaklumkan sekali lagi, pihak penganjur berhak menolak penyertaan yang dikenal pasti diciplak dari mana-mana sumber. Untuk poster digital, temanya terdiri daripada beberapa tema iaitu yang pertama, stay healthy, stay happy atau kekal sihat, kekal bahagia. Yang kedua, go green, save the planet, amalan hijau, selamatkan bumi. Tema yang ketiga, caring for the environment atau sayangi alam sekitar. Tema yang keempat, say no to plastic, katakan tidak kepada plastik. Dan tema yang terakhir ialah endangered species, don't let them disappear, ataupun spesies terancam, jangan biarkan ianya pupus. Okey, bagi pertandingan poster digital ini, penilaian akan dibuat berdasarkan kepada beberapa kriteria. Yang pertama, keaslian penghasilan poster digital. Yang kedua, dari segi kreativiti poster tersebut. Yang ketiga, ketepatan tema yang digunakan dalam poster. Dan yang keempat, kekemasan poster yang dihasilkan. Okey, bagaimana cara untuk menghantar penyertaan poster ini? Okey, poster hendaklah dihantar menggunakan email Delima MOE melalui pautan yang tertera pada skrin ataupun melalui QR code yang dipaparkan. Dan berikut adalah contoh poster digital yang mungkin boleh memberi rujukan untuk murid-murid membuat poster. Okey, baiklah, seterusnya kita ke pertandingan yang ketiga iaitu pertandingan bercerita STEM online. Okey, untuk makluman semua, tujuan pertandingan ini adalah untuk meningkatkan kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Melayu dan menyampaikan fakta sains dalam bentuk penceritaan. Okey, kita lihat syarat-syarat penyertaan pertandingan bercerita STEM.
Okey, tema untuk pertandingan bercerita STEM ni mestilah berdasarkan di SKP Sains Sekolah Rendah bagi mata pelajaran sains. Dan persembahan bercerita ini hendaklah dirakam dan divideokan dalam tempoh 3 hingga 4 minit. Okey, untuk penghasilan video boleh disimpan dalam format MP4, T3GP, AVI, MOV ataupun WMV. Okey, bagaimana untuk menghantar penyertaan? Video hendaklah dihantar menggunakan email delima MOE melalui pautan yang tertera pada skrin ataupun melalui QR code yang dipaparkan. Okey, penilaian untuk pertandingan bercerita STEM adalah berdasarkan 5 kriteria. Yang pertama, mestilah memenuhi fakta sains yang tepat. Okey, mempunyai persembahan yang menarik. Okey, dan juga murid mestilah mempunyai intonasi penyampaian yang berkesan serta kreativiti dan menggunakan kostum yang sesuai dengan cerita yang dipertandingkan. Okey, berikut adalah contoh pertandingan bercerita STEM yang telah diambil daripada pertandingan tahun lalu dan dijalankan juga secara dalam talian. Okey, syarat-syarat untuk penyertaan bagi pertandingan STEM Online Challenge ini untuk ketiga-tiga pertandingan tersebut. Okey, semua hasil penyertaan adalah menjadi hak milik Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Okey, pihak penganjur adalah berhak menolak sebarang penyertaan yang mempunyai maklumat yang tidak lengkap ataupun tidak benar. Dan pengumuman pemenang pertandingan STEM Online Challenge ini, di mana pemenang pertandingan akan dimaklumkan melalui pihak sekolah. Dan segala keputusan hakim adalah muktamad. Untuk sebarang persoalan dan maklumat yang lebih jelas, sila lawati laman sesawang yang tertera pada skrin. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Nur Fazira di atas penerangan itu tadi. Semoga informasi yang telah disampaikan itu telah memberi gambaran yang lebih jelas kepada guru dan pelajar-pelajar sekolah menengah untuk menyertai pertandingan STEM Online Challenge. Webinar pendidikan STEM melalui pertandingan ini diteruskan lagi dengan pembentangan pertandingan Carnival STEM 2021. Dengan ini, dijemput Puan Nurul Iliani binti Mustafa, guru matematik tambahan dari SMK Pondok Upih selaku Teknikal STEM JPN Pulau Pinang untuk membuat pembentangan mengenai pertandingan sekolah menengah bagi Carnival STEM 2021. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Moderator. Okey, saya ialah Cikgu Nurul Iliani binti Mustafa daripada SMK Pondok Upih, Balik Pulau Pinang, dan saya juga merupakan pegawai teknikal untuk pertandingan STEM JPN Pulau Pinang. Okay, jadi hari ini saya akan menerangkan tentang pertandingan-pertandingan yang ada di dalam Carnival STEM 2021 bagi kategori sekolah menengah. Okay, pertandingan yang pertama adalah pertandingan inovasi STEM. Okay, bagi pertandingan ini, objektifnya adalah untuk mencungkil dan memupuk bakat murid-murid dalam bidang penyelidikan dan pembangunan inovasi sains dan kejuruteraan dan matematik ataupun STEM. Yang kedua, ia diharapkan akan dapat meningkatkan kemahiran praktikal murid dan mendorong kreativiti. Ia juga diharapkan akan dapat menjadi platform kepada murid untuk mengemukakan idea kreatif dan membangunkan projek inovasi untuk penemuan atau penambahbaikan sesuatu projek. Okey, seterusnya, pertandingan ini diharapkan akan dapat mengasah kemahiran murid dalam membuat penyelidikan saintifik dan meningkatkan dan mengembangkan minat murid dalam STEM. Seterusnya, ia diharapkan akan dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan kemahiran sosial dalam proses pembangunan projek. Okey, tema bagi pertandingan inovasi STEM adalah kesihatan dan makanan. Tema yang kedua adalah pertanian, persekitaran lestari, tenaga boleh diperbaharui dan seterusnya adalah teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, syarat-syarat pertandingan. Okey, yang pertama, murid mestilah daripada tingkatan 1, 2 dan 3. Dan yang kedua, satu pasukan terdiri daripada 3 murid dan seorang guru pembimbing ataupun guru mentor. Okey, ahli pasukan mestilah daripada sekolah yang sama dan pertukaran ahli kumpulan tidak
dibenarkan sekiranya selepas pendaftaran telah diadakan. Okay, bagi projek yang telah dipertandingkan dan telah memenangi sebarang anugerah, mesti melakukan pengubahsuaian ke atas projek berkenaan sebelum dipertandingkan semula. Idea projek mestilah asli dan tidak pernah dikomersialkan. Okey. Laporan projek mestilah mengikut format laporan projek yang telah disediakan, dan boleh dimuat turun di link tersebut. Bagi format video pembentangan, durasi pembentangan mestilah tidak melebihi 5 minit termasuk dengan montaj persembahan, dan mestilah menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sepenuhnya. Format video pula hanyalah dalam WMV, MP4 dan MOV dengan resolusi 1080 piksel, dan peserta hanya perlu menghantar pautan video sahaja kepada penganjur. Kriteria penilaian. Yang pertama, sebanyak 15% markah akan diberikan untuk kreativiti, 20% adalah untuk significant project, 20% lagi untuk impact project, 5% untuk keberkesanan kos, 10% untuk replicability ataupun keboleh-ulangan, dan sebanyak 15% adalah untuk persembahan dan juga penyampaian. Pertandingan kedua yang ditawarkan dalam Carnival STEM adalah pertandingan Solar Oven Challenge. Dalam pertandingan ini, objektifnya adalah yang pertama, sebagai platform untuk murid menunjukkan kreativiti dan inovasi dengan menghasilkan solar oven yang berfungsi. Seterusnya, ia diharapkan akan dapat menggalakkan murid menceburi bidang kejuruteraan menerusi inovasi yang menarik. Seterusnya, ia diharapkan akan dapat memberi kesedaran tentang kepentingan tenaga solar untuk dimanfaatkan sebagai salah satu sumber tenaga boleh baharu. Seterusnya, objektifnya adalah untuk memupuk disiplin, sahsiah, jati diri dan kepimpinan serta penerapan nilai-nilai murni di dalam kalangan murid sekolah, dan juga diharapkan ia akan dapat menggalakkan pembelajaran berasaskan projek. Syarat penyertaannya adalah pertandingan ini terbuka kepada murid tingkatan 1 hingga tingkatan 4, dan pasukan hanyalah terdiri daripada 2 orang murid dengan seorang guru pembimbing, dan ahli pasukan semestinya mestilah dari sekolah yang sama. Laporan projek mestilah ditulis dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sepenuhnya, dan laporan ditulis mengikut format seperti lampiran pertandingan dengan menggunakan font Arial, saiz tulisan 12 dan double spacing. Bagi video pembentangan projek, peserta perlulah memasukkan kesemua proses kerja dan penerangan cuba jaya dan kebolehfungsian projek, dan ia mestilah tidak melebihi 5 minit termasuk montaj persembahan, dan video ini mestilah di dalam format video WMV, MP4 dan MOV, dan dengan resolusi Full HD 1080 piksel, dan hanya pautan video sahaja yang dihantar kepada pihak penganjur. Seterusnya, bagaimana kita nak buat projek solar oven ni? Yang pertama, reka bentuknya adalah bebas dengan saiz maksimum keseluruhan projek adalah 50 cm panjang dengan kelebaran 50 cm dan dengan ketinggiannya adalah 30 cm. Perlu diingatkan di sini, ia adalah saiz maksimum termasuk dengan saiz bukaan bagi kotak pizza ataupun kotak hadiah tersebut. Dan ia mestilah mempunyai ruang yang sesuai bagi memuatkan bekas untuk memanaskan air sebanyak 500 ml. Dan ia semestinya mudah alih. Dalam projek ini juga, ia mestilah menggunakan bahan asas fizikal daripada kotak pizza ataupun kotak hadiah. Ingat ya, hanya kotak pizza ataupun kotak hadiah. Dan bahan tambahan yang digunakan nanti mestilah selamat tanpa sebarang bahan kimia dan alatan yang berbahaya. Dan ia mestilah menggunakan tenaga cahaya matahari secara langsung saja tanpa sokongan komponen elektrik ataupun bahan perantara, contohnya solar panel untuk meningkatkan suhu. Seterusnya,
projek yang dihasilkan ini mestilah mampu untuk memanaskan air ataupun bahan pengujian iaitu telur air, dan masa untuk memanaskan air ialah selama 1 jam. Okey. Untuk pengetahuan semua, sebelum pertandingan bermula, anda haruslah merekodkan suhu awal akhir. Dan pada minit ke-30, telur akan dimasukkan ke dalam projek tadi, itu ke dalam solar oven. Pada minit ke-60, anda perlulah merekodkan suhu akhir air, dan kemudian telur yang diuji tadi perlu dikeluarkan dan dipecahkan ke dalam bekas. Kesemua proses ini perlulah direkod dan dimasukkan ke dalam video tanpa editan, iaitu terutamanya ketika minit ke-60 anda mengeluarkan telur dan anda memecahkannya ke atas bekas tu. Seterusnya, ini adalah contoh kotak pizza dan juga kotak hadiah yang boleh digunakan. Dan ini pula adalah contoh bekas untuk mengisi air. Sama ada anda ingin menggunakan bahan daripada kaca, plastik ataupun tin aluminium. Ini pula adalah contoh bagaimana sinar cahaya matahari akan digunakan untuk memasak menggunakan solar oven tadi. Berikut adalah kriteria penilaian di mana sebanyak 20 markah akan diberi untuk penulisan laporan, 15 markah untuk reka bentuk dan 25 markah untuk pengujian cubajaya dan kebolehfungsian projek. Sebanyak 20 markah akan diberikan untuk penerangan aplikasi konsep sains, dan yang terakhir, sebanyak 20 markah lagi akan diberikan untuk persembahan dan juga penyampaian. Seterusnya kita ada pertandingan Senior Online STEM Coding Challenge, di mana kita lihat tema yang diberikan adalah sistem berasaskan web ataupun online web-based system. Sejajar dengan perkembangan global pada masa kini, pihak sekolah anda tidak mahu ketinggalan dalam meniti arus perkembangan dalam dunia ICT. Pihak pengurusan sekolah anda ingin mewujudkan sistem pangkalan data berasaskan web untuk mengurus maklumat di sekolah. Jadi, anda telah dipilih oleh guru anda untuk membina satu sistem pangkalan data berasaskan web berdasarkan kemahiran yang telah anda pelajari. Ceritakan setiap proses yang terlibat bermula dengan identifikasi masalah sehinggalah selesai masalah tersebut, dan anda perlulah mendokumentasikan setiap proses. Contohnya, anda boleh membuat kiraan markah rumah sukan, sistem pinjaman buku, maklumat kehadiran, maklumat pinjaman buku teks dan juga lain-lain lagi. Syarat pertandingan. Tema hendaklah berdasarkan DSKP Asas Sains Komputer di tingkatan 1, 2 dan 3 dan juga DSKP Sains Komputer di tingkatan 4. Peserta perlu menghantar pautan sistem, laporan dan juga video rakaman persembahan projek yang berdurasi tidak lebih 5 minit. Seterusnya ia terbuka kepada murid tingkatan 1 hingga tingkatan 4. Di mana satu pasukan terdiri daripada minimum seorang murid iaitu secara individu dan maksimum seramai 3 orang murid dan juga seorang guru pembimbing. Dan ahli pasukan mestilah dari sekolah yang sama. Format laporan, peserta haruslah menyediakan laporan mengikut ketetapan berikut, iaitu semestinya kita akan mempunyai pendahuluan, analisis masalah, reka bentuk atur cara, pengekodan dan juga dokumentasi iaitu yang melibatkan output, refleksi dan juga penambahbaikan. Format penyediaan laporan mestilah menggunakan font Arial, saiz tulisan 12 dan double spacing, dan ia mestilah dihantar dalam bentuk PDF. Seterusnya, bagi video persembahan, durasi pembentangan adalah tidak melebihi 5 minit. Ini termasuklah montaj persembahan. Peserta dibenarkan menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sepenuhnya. Sama ada anda memilih bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, pastikan ia adalah sepenuhnya bagi keseluruhan pembentangan, kecuali beberapa istilah pengaturcaraan komputer yang tidak dapat diubah maksudnya. Format yang dibenarkan bagi video adalah WMV, MP4 atau MOV.
Resolution video yang ditetapkan adalah maksimum HD 720 pixel. Okay, seterusnya, pertandingan yang terakhir adalah pertandingan fotografi alam semula jadi. Okay, objektifnya adalah untuk mengembangkan bakat dan minat murid dalam bidang fotografi. Okay. Objektifnya adalah untuk mengembangkan bakat dan minat murid dalam bidang fotografi. Ia juga diharapkan akan dapat merangsang minat, rasa ingin tahu dan keinginan murid untuk meneroka konsep dalam bidang STEM melalui pemerhatian terhadap alam semula jadi. Menggunakan rakaman gambar sebagai satu kaedah pemerhatian dan memahami keunikan alam semula jadi. Okay, yang seterusnya, objektifnya adalah untuk mengukuhkan pengetahuan peserta dalam bilik jelajah melalui pemerhatian terhadap alam semula jadi dan akan dapat mengembangkan potensi kreatif murid terhadap kepentingan menghargai alam semula jadi. Okay. Tema bagi pertandingan fotografi ini adalah kehidupan dan alam semula jadi. Alam semula jadi meliputi matahari, air, udara, bumi dan kitaran fizikal yang menyokong kehidupan seperti kitar oksigen, nitrogen, karbon dan juga air serta sistem biologi dan ekologi, iaitu benda hidup yang saling berinteraksi. Okey, bagi pertandingan ini, syarat pertandingannya adalah dibuka hanya untuk murid tingkatan 1, 2 dan tingkatan 3. Dan setiap peserta hanya dibenarkan menghantar satu penyertaan saja. Maksudnya, peserta perlu memilih gambar terbaik anda dan menghantar gambar tersebut. Okey, dan gambar tersebut perlulah gambar asli, terkini, hasil karya peserta sendiri dan tidak pernah menyertai mana-mana pertandingan. Okey, dan semestinya foto yang dihantar mestilah dengan suntingan ataupun ubah suai yang minima, tanpa teknik cantuman gambar dan gambar yang dimanipulasi sememangnya tidak dibenarkan. Dan peserta boleh menggunakan kamera digital DSLR atau kamera telefon bimbit. Okey, karya fotografi mestilah disertakan dengan penerangan ringkas berhubung dengan tujuan, teknik dan mesej sains dalam gambar berkenaan dan dihantar melalui Google Form. Okey, di mana fotonya adalah dalam format JPEG, PNG ataupun PDF dan penerangan foto tadi mestilah dalam format PDF. Okey, jadi setakat itu saja penerangan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Nuriani di atas pembentangkan itu tadi. Semoga penerangan itu telah memberi gambaran dan idea kepada guru-guru dan pelajar-pelajar sekolah menengah untuk menyertai pertandingan STEM Online Challenge. Bagi pertandingan terakhir pada hari ini, saya menyebut Cik Wan Nurziana binti Wan Yaakob, Guru Biologi dari SMK Datuk Haji Muhammad Noor Ahmad selaku Teknikal STEM JPN Pulau Pinang untuk membuat pembentangan pertandingan sekolah rendah bagi Karnival STEM 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Moderator. Okay, saya Puan Nurziana binti Wan Yaakob daripada SMK Datuk Haji Muhammad Noor Ahmad selaku Pegawai Teknikal STEM JPN Pulau Pinang. Okay, saya akan menerangkan berkaitan dengan Karnival STEM untuk sekolah rendah. Okay, terdapat 5 pertandingan untuk Karnival STEM bagi sekolah rendah, iaitu pertandingan inovasi STEM. Okay, dan yang kedua, fotografi alam semula jadi. Yang ketiga, bridge building competition. Yang keempat, STEM talent show competition. Dan yang terakhir, junior STEM coding challenge. Okay, saya akan terangkan untuk pertandingan yang pertama, iaitu pertandingan inovasi STEM. Okay. Okay, untuk tema bagi pertandingan inovasi STEM, kita ada 5 tema. Okay, pelajar hanya perlu memilih satu tema sahaja. Okay, untuk tema yang pertama, kita ada tema kesihatan dan makanan. Okay, tema yang kedua, pertanian. Yang ketiga, persekitaran lestari. Yang keempat, tenaga boleh diperbaharui. Dan yang kelima, teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, peraturan dan syarat bagi pertandingan ini, okey, pelajar yang terlibat adalah terbuka kepada pelajar ataupun murid bagi tahun 4, 5 dan 6. Okey, untuk membentuk kumpulan, murid boleh menggabungkan sama ada
kawan-kawan daripada darjah 4, 5 dan 6. Okey, satu kumpulan terdiri daripada 3 orang murid dan seorang guru mentor. Okey, berkenaan dengan projek inovasi ini, pelajar boleh mengenengahkan projek ini secara inovasi yang bersifat baharu, iaitu dengan membuat reka cipta yang lain daripada yang lain lah, yang tak pernah ada di pasaran. Okey, idea perlulah asli dan perlu menghasilkan satu sampel komersial. Okey, artikel yang telah dikeluarkan prototipe, model, pelan lukisan, gambar dan juga teks. Okey, format untuk pertandingan ini, okey, poster, laporan dan video rakaman inovasi yang berdurasi tidak lebih 5 minit. Okey, ini termasuk dengan montaj sekali dan boleh menggunakan sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Okey, format video adalah WMV, MP4 dan juga MOV ataupun resolusi Full HD 1080 pixel. Okey, pelajar hanya perlu menghantar pautan video sahaja kepada pihak penganjur. Jadi tidak perlu untuk menghantar keseluruhan video. Dan dalam penghantaran tersebut juga pelajar perlu melampirkan laporan ataupun ringkasan projek yang mesti menggunakan font Arial, saiz 12 dan double spacing dan dihantar dalam format PDF. Okey, ini adalah kriteria penilaian, iaitu kita akan lihat kepada kreativiti pelajar 15%, signifikan projek 20%, impak projek 20%, keberkesanan kos 5%, replicability keboleh-ulangan 10%, potensi kebolehgunaan ataupun aplikasi 15% dan yang terakhir persembahan dan penyampaian iaitu 15%. Okey, format laporan adalah seperti tertera ataupun murid-murid boleh merujuk di laman sesawang. Okey, ini adalah contoh projek inovasi yang telah kita adakan sebelum inilah. Okey. Okey, seterusnya pertandingan yang kedua, pertandingan fotografi. Okey, ini pun sebenarnya adalah tujuan untuk menjungkir bakat pelajar lah. Okey, jadi kita terapkan kita terapkan konsep fotografi ni sebab kita tahu pelajar memang minat dan mudah untuk mendapatkan sumber lah, terutamanya musim PKP ni. Okey, jadi tema untuk pertandingan fotografi, kita ada tema kehidupan dan alam semula jadi. Jadi pelajar bebaslah untuk pilih mana-mana tema yang berkaitan dengan sains, tak kisahlah tentang hidupan ataupun tentang benda yang tak hidup. Okey, syarat umum bagi pertandingan fotografi ni kita terbuka kepada murid tahun 4, 5 dan 6. Okey, hanya satu penyertaan bagi setiap peserta. Jadi pelajar boleh pilih yang terbaik lah. Okey, mungkin pelajar ada banyak idea. Jadi boleh ambil dan pilih mana yang terbaik dan pelajar boleh hantar. Okey, gambar yang dihantar perlulah asli. Maknanya pelajar ambil sendiri, bukan ambil daripada internet dan sebagainya. Okey, dan hasil tersebut pelajar perlu gambar yang dihantar perlulah asli. Okey, jika pelajar ingin membuat suntingan ataupun ubah suai, pelajar dibenarkan membuat demikian, tetapi bersyaratlah. Okey, pelajar boleh rujuk laman sesawang untuk syarat secara terperinci. Pelajar juga boleh menggunakan sebarang jenis kamera digital, DSLR ataupun kamera telefon bimbit. Okey, dan karya fotografi perlu disertakan dengan penerangan ringkas. Maksudnya pelajar ada satu gambar, okey, dan satu lagi penerangan. Okey, gambar tersebut perlu dalam format JPEG ataupun PNG ataupun PDF. Dan untuk penerangan bagi fotografi tersebut perlu dilaksanakan dalam bentuk PDF. Okey, dan seterusnya online bridge building competition. Okey, ini pun untuk menjungkir bakat dan tengok sejauh mana pelajar ni kemahiran pelajar dalam membuat sesuatu benda reka cipta. Okey. So terbuka kepada murid tahun 4, 5 dan 6 ataupun gabungan. Sama macam sebelum ni lah. Pelajar boleh ajak je kawan-kawan. Kalau ada kawan daripada darjah 4 seorang, darjah 5 seorang, darjah 6 seorang, jadi boleh gabungkan untuk membentuk sebagai kumpulan.
Okey, satu kumpulan ada 3 orang murid dan 1 orang guru mentor. Okey. Dan ahli pasukan perlulah daripada sekolah yang sama. Okey, ini adalah bahan ataupun peralatan yang dibenarkan. Jadi sumber utama untuk pertandingan ini adalah lidi sate. Okey, dan yang lain tu pelajar boleh rujuklah. Okey, ini adalah spesifikasi pembinaan jambatan. Okey, dari segi panjang, okey, kita tetapkan kepada 40 dan 45 cm. Okey, lebar 5 cm sehingga 10 cm. Tinggi perlu kurang daripada 40 cm. Okey, ini adalah contohlah untuk lakaran bagi spesifikasi pembinaan jambatan. Okey, ini untuk tapak dia. Kita ada rajah 2 dan rajah 3. Okey, kriteria penilaian kita ada 2 lah. Okey, yang pertama dari segi reka bentuk jambatan. Okey, kita akan tengok dari segi reka bentuk tu macam mana persembahan projek, kerja kumpulan, soal jawab dan bahan yang digunakan. Dan yang kedua adalah kita nak uji tentang daya ketahanan jambatan. Okey, daya ketahanan tu kita akan bekalkan air mineral untuk tengok sejauh mana jambatan itu kuat bila diberikan beban ataupun tekanan. Seterusnya, online STEM talent show competition. Okey, untuk pertandingan ini syarat penyertaannya adalah terhadap murid tahun 4 sehingga 6. Maknanya tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Dan hanya 2 orang murid sahaja bagi satu kumpulan dan seorang guru pembimbing. Okey, syarat pertandingan adalah pelajar perlu menyediakan persembahan dan juga papan cerita ataupun kita panggil storyboard. Okey, jadi untuk persembahan ni pelajar boleh pilihlah daripada mana-mana di SKP tahun 1 hingga tahun 6. KSSR mata pelajaran yang berkaitan dengan STEM. Jadi luaslah dan pelajar banyak pilihan. Terpulanglah nak ambil topik apa pun, tetapi perlu ada 2 topik sebab kita ada 2 demonstrasi topik yang berlainan. Okey, rakaman ini adalah rakaman untuk persembahan ini adalah dalam tempoh 5 minit. Okey. Dan tidak dibenarkan untuk menyentuh isu-isu sensitif. Okey, semua tahulah apa isu sensitif kan? Keagamaan, perkauman, politik. Okey. Dan dari segi pemakaian, sebab kita buat persembahan, yang ini pun pelajar perlu berhati-hati iaitu dengan mengenakan pakaian yang bersesuaian, iaitu pakaian kemas, sopan, tidak menjolok mata lah maksudnya. Dan pelajar juga tidak digalakkan untuk menggunakan barang yang berbahaya. Contoh nak buat demo dan sebagainya yang boleh mendatangkan kecederaan, itu tidak dibenarkan. Okey, dan yang paling penting untuk terlibat dengan program ini, pelajar perlu mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa. Okey, jadi pihak sekolah dan ibu bapa bertanggungjawab untuk memastikan persembahan STEM ini adalah selamat dan mematuhi syarat pertandingan. Okey, ini contoh papan cerita ataupun storyboard. Okey, untuk nak tengok secara jelas, pelajar boleh rujuk laman sesawang lah. Okey, dan ini adalah kriteria penilaian. Okey, dari segi papan cerita, okey, font area saiz 12 dan spacing double space. Okey, dan seterusnya untuk rakaman langsung. Okey, rakaman langsung tanpa suntingan. Okey, untuk rakaman ini perlu pandangan hadapan sahaja dan melintang. Okey, dan format file adalah AVI, VLC, MOV, MP4. Okey, dan resolusi video adalah Full HD 1080 pixel. Okey, dan yang seterusnya ataupun yang terakhir adalah Junior STEM Coding Challenge. Okey, saya rasa yang ni pelajar ramailah minat. Okey, sebab dia melibatkan macam game macam tu. Okey, kita ada tema dia iaitu STEM Adventure Games. Okey, sama juga murid yang boleh menyertai pertandingan ini adalah dari kalangan murid tahun 4, 5 dan 6 ataupun mana-mana gabungan. Okey, satu kumpulan 3 orang murid dan 1 orang guru mentor. Penghasilan projek ini adalah perlu melalui perisian Scratch versi bebas. Okey, sama ada versi 2.0 ataupun 3.0. Jadi pelajar perlu menghasilkan sesuatu yang baharu, tak pernah lagi ada dan perlu mempelbagaikan peringkat cabaran dan tahap kesukaran.
Okey, jadi topik pun pelajar bebas untuk pilih. Okey, kita ada topik STEM banyak kan, daripada bidang sains, matematik, teknologi, kejuruteraan ataupun gabungan. Okey, dan kriteria penilaian kita ada 2 juga. Okey, video pembentangan dan juga dokumentasi. Jadi untuk video boleh menggunakan WMV, MP4 ataupun MOV dengan resolusi HD 720 pixel. Okey, maksimal lah ni. Dan dokumentasi menggunakan font Arial, saiz 12 dan double spacing. Di sini saya lampirkan contoh untuk pelajar lihat bagaimana projek ini dilaksanakan. Okey, dan syarat umum untuk keseluruhan pertandingan. Kan tadi saya ada bagi 5. Okey, jadi sebenarnya dari segi persembahan ataupun dari segi bahan yang disediakan, pelajar boleh menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, tetapi tidak dibenarkan untuk campur bahasa. Maksudnya pelajar sekejap bahasa Melayu, sekejap bahasa Inggeris tak boleh. Tetapi untuk coding contohnya, bahasa Inggeris tu istilah dia tidak boleh ditukar kepada bahasa Melayu, jadi dibenarkan. Okey, murid tidak dibenarkan untuk membuat pertukaran ahli kumpulan. Okey, sekiranya ada sebarang masalah, memang pelajar kena teruskan dengan senarai nama yang dibuat semasa pendaftaran. Okey, dan keputusan penjurian adalah muktamad. Okey, dan sebarang bahan yang dikongsikan untuk pertandingan ini adalah hak milik Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Okey, dan untuk proses pendaftaran, ini penting. Okey, murid perlu membuat penghantaran, okey, sama ada melalui Google Drive ke ataupun melalui email dan sebagainya. Okey, perlu menggunakan email D5 MOE sahaja. Format dokumentasi untuk Junior STEM Coding Challenge, okey, adalah muka surat hadapan perlu ada, okey, perlu ada isi kandungan halaman, pendahuluan, pengumpulan maklumat, perancangan ataupun Gantt chart ataupun storyboard, algoritma ataupun carta alih ataupun pseudocode, proses pembinaan program, source code, refleksi ataupun penambahbaikan dan juga bibliografi. Okey, dan ini adalah laman sesawang untuk rujukan bagi semua pertandingan yang saya terangkan tadilah. Okey, macam mana murid-murid nak dapatkan link ataupun nak tengok maklumat detail, ataupun murid-murid juga boleh rujuk bagi nak lihat secara spesifik setiap pertandingan pun boleh rujuk poster yang saya lampirkan tadi. Okey, sekian. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Wan Noziana atas pembentangan itu tadi. Diharap pembentangan tersebut dapat menjawab kepada persoalan berkaitan pertandingan dan memberi penjelasan yang baik berkaitan pertandingan-pertandingan Karnival STEM Sekolah Rendah. Cikgu-cikgu, ibu bapa dan pelajar-pelajar sekalian, kita telah mendengar perkongsian daripada 4 panel teknikal STEM JPM Pulau Pinang yang telah pun memberi gambaran dan reka bentuk pertandingan serta syarat-syarat penyertaan sebagai panduan untuk pelajar-pelajar menyertai Karnival STEM 2021 dan STEM Online Challenge 2021. Maka sesi kita diteruskan lagi dengan sesi soal jawab. Soalan pertama merupakan soalan ringkas berkaitan pertandingan fotografi alam semula jadi. Soalan bertanya mengenai apakah maksud mark of frame dalam kriteria penilaian Cikgu Nurul Iliani. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Moderator. Okey, mark of frame adalah keseimbangan keseluruhan gambar. Okey, peserta diminta merujuk pihak yang mahir dalam fotografi untuk mendapatkan contoh-contoh gambar yang menunjukkan keseimbangan keseluruhan gambar. Soalan yang kedua adalah mengenai pelaporan projek dengan kod kumpulan video yang perlu dihantar semasa pendaftaran pertandingan SOC. Namun, kod pendaftaran kumpulan hanya diterima semasa pendaftaran pertandingan SOC juga. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan kod kumpulan? Baiklah, kod kumpulan hanya untuk peringkat kebangsaan sahaja. Okey, bagi Solar Oven Challenge peringkat negeri, kod kumpulan pasukan hanya perlu menghantar video berdurasi tidak melebihi 5 minit berkaitan proses pembinaan, penerangan pengujian cubajaya dan kebolehfungsian projek. Peserta dibenarkan untuk mengedit video bagi menunjukkan keseluruhan proses pengujian oven. Okey, hanya edit untuk video sahaja, bukannya edit data.
Okey, penganjur akan memilih 5 pasukan terbaik untuk membuat pembentangan dan soal jawab secara dalam talian. Soalan seterusnya adalah berkaitan dengan ketinggian maksimum saiz projek ialah 30 cm. Adakah ini termasuk ketinggian penutup yang dilekat cermin dalam keadaan terbuka untuk memantulkan sinaran matahari atau ketinggian projek dengan penutupnya dalam keadaan tertutup sahaja? Okey, baiklah. Bagi soalan ini, sebenarnya ketinggian maksimum bermaksud keseluruhan projek termasuk ketinggian penutup yang telah dilekatkan dengan cermin dalam keadaan terbuka. Soalan yang keempat atau soalan seterusnya datang dari seorang guru. Soalan berbunyi, murid saya berminat menyertai pertandingan senior coding challenge walau bagaimanapun penganjur tidak menyatakan sama ada laporan perlu dibuat dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Cikgu Liani boleh tolong jelaskan? Okey, baiklah. Terima kasih kepada cikgu yang bertanya. Okey, laporan boleh dibuat menggunakan sama ada bahasa Melayu sepenuhnya atau bahasa Inggeris sepenuhnya. Okey, soalan terakhir Cikgu Nurul Eliani ialah berkaitan inovasi sistem. Bolehkah laporan bagi pertandingan inovasi sistem dibuat dalam bahasa Inggeris? Okey, baik. Okey, untuk soalan ini, laporan projek boleh dibuat sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sepenuhnya. Terima kasih Cikgu Nurul Eliani. Soalan yang seterusnya ialah antara soalan yang memberi tanda tanya pelajar iaitu berkaitan pertandingan poster digital. Dengan ini saya menyebut panel teknikal STEM bahagian Sains Online Challenge Cikgu Nur Fazira Herlina untuk menjawab 2 soalan berkaitan pertandingan poster digital. Soalan pertama, saya berminat untuk menyertai pertandingan poster digital jika saya menghantar poster dalam bentuk lukisan tangan, kemudian di-scan dan dihantar melalui Google Form pendaftaran, adakah ianya diterima? Okey. Terima kasih Puan Jamalia. Okey, kita ke soalan yang pertama. Okey, terima kasih di atas minat tuan-tuan, puan-puan dan juga murid-murid untuk menyertai pertandingan ini. Okey, baiklah. Pertandingan ini adalah bertujuan untuk mencungkil kreativiti murid-murid dalam menghasilkan poster yang mampu menyampaikan maklumat secara digital. Jadi peserta boleh menggunakan sebarang perisian komputer untuk menghasilkan poster yang menarik dan seterusnya dihantar kepada penganjur pertandingan melalui Google Form yang telah disediakan. Dan suka saya ingatkan sekali lagi, poster yang dihasilkan mestilah berbentuk digital dan soft copy bersaiz A4 sahaja. Okey, itu penjelasan daripada pihak kami lah. Baiklah, soalan yang kedua. Bagi pertandingan poster digital, bolehkah saya menggunakan tema lain selain daripada tema yang ditetapkan oleh penganjur? Okey, kita ke pertanyaan seterusnya iaitu persoalan tentang tema poster. Okey, bagi tujuan penyelarasan dan penilaian, peserta diminta memilih satu sahaja tema daripada 5 yang telah disenaraikan. Okey, dan sekiranya peserta menggunakan tema yang tidak disenaraikan, maka penyertaan tersebut dianggap tidak mematuhi syarat-syarat penyertaan poster digital. Okeylah, jangan lupa jom ramai-ramai kita sertai pertandingan STEM Online Challenge tahun 2021 peringkat negeri Pulau Pinang ini. Baiklah, saya serahkan semula kepada moderator kita. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Fazira atas penerangan kepada 2 soalan berkaitan poster digital itu tadi. Kita meneruskan lagi sesi dengan beberapa soalan daripada guru dan pelajar-pelajar. Soalan yang seterusnya adalah berkaitan Bridge Building Competition dan STEM Talent Show. Saya ingin penjelasan berkaitan kaedah penilaian pertandingan. Apa yang saya faham, penilaian dijalankan dalam 2 peringkat. Okey, terima kasih atas soalan yang diajukan. Satu soalan yang baik. Okey, betul. Kita memang ada 2 penilaian untuk pertandingan Bridge Building Competition ni. Okey, untuk peringkat yang pertama, dari segi penjualan yang pertama, kita akan rujuk kepada video yang dihantar oleh peserta. Okey, video tersebut hendaklah berdurasi antara 3 hingga 5 minit. Okey, berdasarkan video inilah pihak juri akan membuat saringan dan jika melepasi saringan, kita akan buat pengujian secara live. Okey, secara live ni kita akan bagi beban dan kita uji kekuatan jambatan tersebut. Terima kasih. Soalan yang kedua, anak saya berminat menyertai STEM Talent Show Competition. Bagaimanapun dia kurang jelas dengan maksud 2 demonstrasi setiap persembahan. Okey, terima kasih atas soalan yang diajukan. Okey, berkenaan dengan 2 demonstrasi, okey, sebenarnya kita yang murid perlu hantar adalah satu video. Okey, dalam satu video ni murid perlu
mengetengahkan dua konsep yang berlainan tentang topik yang dipilih. Okay, murid boleh ambil je daripada mana-mana topik daripada DSKP KSSR tahun 1 sehingga tahun 6. Jadi topik yang dipilih tu tak kisahlah satu topik yang sama ke ataupun topik yang berlainan, tetapi perlu mengetengahkan dua konsep yang berlainan dalam satu video. Okey, durasi dia 5 minit jugalah. Okey, terima kasih. Terima kasih Cikgu Wan Nurziana atas penerangan itu tadi. Kita masih dalam sesi soal jawab. Terdapat 3 lagi soalan yang ingin ditujukan. Soalan pertama, Cikgu Nasir. Saya mohon penjelasan berkaitan pertandingan eco-friendly tote bag. Mohon penjelasan. Okey, terima kasih atas soalan itu pengacara. Okey, tentang penjelasan tentang berkaitan dengan pertandingan tote bag ni. Jadi pertandingan ini bertujuan untuk menghasilkan beg seberguna yang menggunakan bahan terpakai. Okay? Jadi dengan menggunakan konsep 3R, kreativiti masing-masing, peserta boleh menghasilkan beg yang menarik dan boleh digunakan dalam aktiviti seharian. Okay. Dan kemudian peserta diminta menghantarkan video antara 3 hingga 4 minit penghasilan beg berkenaan pada penganjur melalui Google Form yang telah disediakan. Baiklah, soalan yang kedua. Bolehkah sekolah saya menghantar beberapa pasukan untuk setiap pertandingan? Terima kasih. Okay. Untuk soalan seterusnya, okey. Kita di mana tidak ada had penyertaan bagi jenis setiap pertandingan. Mana-mana sekolah boleh hantar sebanyak mana yang mungkin, insyaAllah. Dan soalan yang terakhir, bolehkah murid dari negeri lain menyertai pertandingan-pertandingan yang disediakan? Okey, terima kasih. Jadi pertandingan ini dilaksanakan peringkat negeri Pulau Pinang sahaja. Okey. Sekolah-sekolah daripada negeri lain boleh menyertai pertandingan-pertandingan ini yang sama di peringkat negeri masing-masing. Boleh rujuk pada website JPN negeri masing-masing. Di situ ada dia punya link dan kita boleh klik link tu dan kita boleh sertai pertandingan yang seperti mana yang dianjurkan oleh JPN negeri Pulau Pinang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Nasir atas penerangan itu tadi. Terima kasih kepada keempat-empat panel Teknikal STEM JPN Pulau Pinang yang telah membantu menjawab beberapa persoalan dari guru-guru, ibu bapa dan pelajar berkaitan pertandingan yang sedang berlangsung ini. Terima kasih sekali lagi. Cikgu-cikgu, ibu bapa dan pelajar-pelajar sekalian, bagi menutup webinar pendidikan STEM melalui pertandingan dalam talian 2021, kami dengan segala hormatnya menjemput Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid Tuan Abdul Said bin Husin untuk menyampaikan ucapan penutup webinar STEM melalui pertandingan dalam talian. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari moderator Cikgu Jamaliah Ishak yang berusaha, para pembentang yang berbahagia, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Seterusnya, anak-anak yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izin serta limpah kurnianya kita dapat bersama-sama mengikuti sehingga selesai sesi webinar pendidikan STEM melalui pertandingan dalam talian. Kelolaan Unit Pembangunan Bakat Murid Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah banyak membantu dalam menjayakan sesi webinar kita pada hari ini. Adalah menjadi harapan saya agar sesi webinar ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan anak-anak kita serta menajamkan pemikiran serta kemahiran ICT dalam diri anak-anak kita. Terima kasih yang tidak terhingga kepada para pembentang yang terdiri dari guru-guru STEM yang hebat dari seluruh negeri Pulau Pinang. Yang saya muliakan Cikgu Muhammad Nasir bin Samsudin dari SMK Teknik Tunku Abdul Rahman Putra, Cikgu Nurul Ilyani binti Mustafa dari SMK Pondok Upih, Cikgu Nur Fazira Herlina binti Abdul Kadir dari SMK Convent Butterworth, dan Cikgu Wan Nurziana binti Wan Yaakob, SMK Datuk Haji Muhammad Nur Ahmad. Saya ucap terima kasih kepada moderator kita, Cikgu Jamaliah binti Ishak dari SMK Pondok Upih. Tidak lupa juga penghargaan kepada pegawai-pegawai sektor sumber teknologi pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang yang banyak membantu dalam merealisasikan
webinar pendidikan STEM melalui pertandingan dalam talian. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, para guru, ibu bapa dan anak-anak sekalian, pada tahun 2020 apabila tahun pertama pandemik COVID-19 melanda negara kita, kita telah berjaya menganjurkan sebanyak 14 jenis pertandingan dan penyertaan untuk kesemua 14 pertandingan ini telah mencecah 6,570 penyertaan. Dan pada tahun ini kita tingkatkan bilangan pertandingan iaitu dari 14 ke 20. Dari tahun ini tuan-tuan dan puan-puan kita ada 20 jenis pertandingan. Dan adalah menjadi harapan saya, harapan seluruh jentera Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang agar kita gerakkan, kita war-warkan pertandingan STEM dalam talian ini. Harapan saya kalau boleh kita cecah 7,000 penyertaan pada peringkat negeri Pulau Pinang. Pulau Pinang, peneraju transformasi pendidikan negara. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan atas ucapan itu tadi. Cikgu-cikgu, ibu bapa dan pelajar-pelajar sekalian, kita telah mendengar pembentangan dan persoalan berkaitan pertandingan di bawah Carnival STEM 2021 dan STEM Online Challenge 2021 peringkat negeri Pulau Pinang. Semoga perkongsian ini dapat menggalakkan penyertaan murid-murid di Pulau Pinang. Unit Pembangunan Bakat Murid menyediakan 9 jenis pertandingan dalam Carnival STEM dan 7 pertandingan STEM Online Challenge. Murid-murid boleh menyertai pelbagai jenis pertandingan, walau bagaimanapun bagi setiap jenis pertandingan murid hanya dibenarkan menyertai satu pertandingan sahaja. Mana-mana pertandingan tiada had bagi setiap sekolah. Untuk makluman semua juga, semua projek yang terbaik di peringkat negeri akan dipilih mewakili Pulau Pinang ke peringkat kebangsaan 2021. Saya, Jamalia binti Ishak, selaku moderator webinar STEM ini memohon maaf jika ada kekurangan sepanjang mengendalikan webinar ini. Semoga lebih banyak penyertaan diterima pada tahun ini. Jumpa lagi di webinar STEM JPN Pulau Pinang. Sekian, terima kasih.